warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya muliakan Al-Fadhil Tuan Imam, sahabat saya, pengerusi dan seluruh jawatan kuasa Masjid Jami' Ar-Rahmani Kampung Banggul, datuk-datuk, datin-datin, para tuan-tuan guru, para alim ulama, muslimin dan muslimat, dan anak-anak yang dirahmati Allah Ta'ala sekalian. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin, Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Apa khabar semua? Sihat semua no? Makan tak lagi? Tak lagi? Tak apa. Ustaz ada jamal lepas ni tak? Nasi Arab ke apa? Ustaz tertunduk Ustaz. Masjid order 3, yang sampai malam ni 2 orang. Sebab Ustaz Hariri minta maaf tak dapat hadir kerana dia bertugas dalam majlis tilawah Al-Quran peringkat antarabangsa sebagai pentadabbur. Jadi semalam dah mula dah sampai 24 hari bulan ini. Baik hadirin muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Ta'ala sekalian, sekira-kiranya inilah majlis ilmu yang terakhir pada kami malam ni kira habis-habis je malam ni kira start kereta nak balik KL lah. Mula ke Jumaat itu penyudah penutupnya malam ni, lepas ni balik KL sebab esok sebelum pukul 8 pagi kena punch card di pejabat. Masuk pejabat balik. Jadi alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala sebab kita semua dalam majlis ilmu, dan malam ni Tuan-Tuan Haji, Puan Haja, insya-Allah topik kita seperti yang tertera, tentulah kita nak memperingati ataupun nak mengambil contoh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam kehidupan kita. Sebagai permulaan, mari kita bersama-sama bersalawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad an-nabiy ummi وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. Tuan-tuan dan puan muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala sekalian, dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilayhi min walidihi wa waladihi wan nas ajma'in. Nabi kata kepada kita, tidak sempurna iman kalian, tak sempurna iman kamu sekiranya aku, iaitu Rasulullah, sekiranya aku ini tidak dicintai oleh kamu semua melampaui cinta kamu kepada ibu bapa kamu, melampaui cinta kamu kepada anak-anak kamu, dan melampaui cinta kamu kepada sekalian umat manusia. Maknanya tuan-tuan, hadis ini Nabi ajak pada kita cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mestilah berada pada tingkatan yang paling tinggi, melampaui cinta kita pada ibu bapa, melampaui cinta kita pada ibu ayah, pada anak-anak, pada suami, pada isteri, dan pada sekalian seluruh manusia. Cinta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu mestilah diletakkan pada yang utama. Kalau itu tuan-tuan, ada sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam namanya Thauban. Nama sahabat ini Thauban.
Boleh kita sebut ramai-ramai? Tuan Haji, Puan Najah? Thauban. Thauban. Thauban ni tuan-tuan, satu hari dalam beberapa tempoh dia tak jumpa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, menyebabkan dia ni jadi demam, jadi tak sihat, jadi muka nampak muram, tak ceria, sebab lama tak jumpa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Satu hari bila Nabi sallallahu alaihi wasallam jumpa dia, Nabi tanya kepada Thauban, "Wahai Thauban, awak kamu jadi lagu ni, hang tak sihat ke? Pasal apa? Habaq sah?" Thauban bagi tahu kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, aku jadi macam tak keruan ya Rasulullah. Aku jadi macam sakit ni sebab aku terlalu lama menanggung rindu kepada kamu wahai Rasulullah. Aku teringat, aku cinta, aku sayang sungguh pada kamu Rasulullah. Bila tak jumpa dengan kamu Rasulullah, aku rasa lamanya tak jumpa kamu wahai Rasulullah." Thauban teringat pada Rasulullah sampai nampak macam sakit, macam demam. Akhirnya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bagi tahu kepada Thauban, "Kamu akan ditempatkan di hari akhirat nanti bersama-sama orang yang kamu cintai." Hadirin muslimin dan muslimat, tuan-tuan, puan-puan yang dirahmati Allah Ta'ala sekalian, kerana itu tuan-tuan, dalam hidup kita ni, ambillah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu sebagai contoh ikutan kita, sebagai suri tauladan hidup kita ni. Ambillah Rasulullah, sebab Allah Ta'ala berfirman dalam Al-Quranul Karim, Bismillahirrahmanirrahim, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir. Kata Allah, Nabi sallallahu alaihi wasallam pada dirinya itu ialah suri tauladan, contoh ikutan, ikon, qudwah hasanah pada diri Rasulullah itu. Bagi siapa? Bagi orang yang berhajatkan, berkehendakkan redha Allah dan dia nak dapat kejayaan di hari akhirat. Mereka ini akan menjadikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai contoh ikutan mereka. Tuan Haji, Puan Najah, mari nombor satu kita tengok macam mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beribadah. Dalam satu riwayat daripada Huzaifah Al-Yamani, dia kata, pada satu malam tu aku tengok Rasulullah sallallahu alaihi wasallam semayang. Aku pun berdiri belakang Rasulullah, aku ikut Nabi semayang. Pada rakaat yang pertama, tuan dan puan, Nabi baca surat Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki Yawmiddin. Sampai habis. Lepas tu Huzaifah cerita, Tuan Haji, dia kata Nabi SAW baca ayat mula, ayat permulaan dalam surat Al-Baqarah. Para jemaah Masjid Ar-Rahmani ni ingat kata ayat pertama sampai ayat nombor 5 surah Al-Baqarah? Tuan Haji ingat kata? Ingat no? Puan Najah ingat? Okey, kalau ingat jom kita baca ramai-ramai ayat pertama sampai ayat nombor 5 surah Al-Baqarah. Bismillahirrahmanirrahim. Alif Lam Mim. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna as-salata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Terus, walladzina yu'minuna bima unzila ilayka wa ma unzila min qablik wa bil akhirati hum yuqinun. Ulaika
cerita, dia kata aku dah ingat Nabi ni nak baca 10-20 ayat je, rupa-rupanya Rasulullah baca sampai ayat penghabisan dalam surah Al-Baqarah. Tuan Haji tolong google Ustaz, Al-Baqarah dah berapa ayat Tuan Haji? Tolong google Tuan Haji. Tolong google Ustaz Tuan Haji, tolong google Ustaz. 286 ayat. Al-Baqarah ada 286 ayat. Baginda Rasulullah tak rukuk lagi Tuan Haji, Nabi sambung pula baca surah Ali Imran, ayat pertama sampai ayat penghabisan. Ali Imran ada berapa ayat Puan Hajah? Tolong google Ustaz. 200 ayat termasih Puan Hajah. 200 ayat Nabi baca surah Ali Imran, tak rukuk lagi, Nabi sambung pula baca surah An-Nisa. Ayat pertama abang sampai ayat penghabisan surah An-Nisa. Puan Hajah tolong lagi, surah An-Nisa ada berapa ayat semua? 176 ayat. Habis 176 ayat surah An-Nisa ni barulah Rasulullah rukuk pada rakaat pertama. Tuan Haji kita kira Ustaz, Al-Baqarah 286, Ali Imran 200 ayat, An-Nisa 176 ayat. Berapa total ayat Tuan Haji? Puan Hajah berapa? 662 ayat. Pada rakaat pertama Rasulullah baca 662 ayat pada rakaat pertama. Tuan Haji nak tanya Ustaz lagi, Al-Fadhil Ustaz kita Hafiz daripada Mesir ni tuan-tuan. Rakaat pertama sembahyang Isyak dia buat macam Nabi buat. Rakaat pertama Ustaz kita baca 662 ayat. 662 ayat. Orang kampung Bangui kata 662. Lepas dia rukuk Puan Hajah, Allahu Akbar, dia rukuk, dia pun tengok belakang. Nak tanya Tuan Haji Puan Hajah, agak-agak kita yang duduk di belakang ni ada lagi ke tak? Abang-abang di belakang Tuan Haji nak tanya, kita ada lagi ke tak? Puan Hajah nak tanya, Puan Hajah ada lagi ke tak? Puan Hajah lari dulu sebab ada tirai orang tak nampak. Nan ghaibul ghuyub. Bukan setakat Puan Hajah, bukan setakat Tuan Haji ni, hak panel ni pun kita lari dulu sebab orang tak kenal kita bukan orang kampung ni. Nak ceritanya itulah betapa hebatnya, kualitinya salat malam. Yang cerita tadi ni, Huzaifah cerita ni ketika qiyamul lail baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu punya cerita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersalat malam menghadap Allah Azza wa Jalla begitu panjang. Salat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu dalam bab ibadat yang sama-sama kita nak ambil semangat tuan-tuan. 662 ayat kita tak mampu, tapi cukuplah setiap malam kita cuba sedaya mungkin, kita azam untuk kita bangun bertahajud malam. Kerana apa? Kita nak ikut baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nombor 2 tuan-tuan, Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam satu riwayat, Nabi duduk di rumah Aisyah. Waktu tu sahabat-sahabat Nabi pun ada dalam rumah Rasulullah dengan Aisyah. Tiba-tiba Puan Hajah pada waktu itu isteri Rasulullah yang seorang lagi, dalam riwayat kata Zainab, Sayyidah Zainab madu kepada Aisyah, buat mai macam kuih lah, makanan lah kita kata, buat mai makanan. Tuan-tuan, dalam riwayat waktu itu pembantu kepada Aisyah ada, dia pergi ambil pinggan makanan tadi ni yang Sayyidah Zainab bawa. Dan kebetulan pada waktu itu Sayyidatina Aisyah pun ada sebelah pembantu. Dan bila Aisyah tahu yang bawa makanan tu ialah Sayyidah Zainab, madunya, al-maklum sajalah orang perempuan ni dia cepat terasa hati kan. Jadi dia pegang tangan pembantu tadi, bukanlah kata rentak, tapi dia pegang tu kuat sikit, jatuh atas lantai. Tuan-tuan, lepas tu dia pun masuk ke dalam. Cuba bayangkan Tuan Haji Puan Hajah, pada waktu tu sahabat-sahabat Nabi ada dalam rumah tu. Kalau ikut kita tuan-tuan, tentunya lah isteri kita ni telah menjatuhkan air muka kita jadi panas barang lalu. Tapi tengok
tuan-tuan haji, bagaimana Rasulullah handle situasi itu. Nabi tak marah-marah, Nabi tak melenting-melenting. Dah, apa Nabi buat? Nabi kutip pinggan tadi tuan-tuan. Nabi angkat makanan, letak atas pinggan balik hak terabuk tadi ni. Nabi suruh pembantu Nabi bawa masuk ke dapur. Sambil-sambil itu Nabi beralih ke belakang, Nabi menghadap sahabat dan Nabi kata, minta maaf nah bagi pihak cik puan, minta maaf nah. Dia terasa hati, biasalah orang perempuan dia cepat merajuk, dia cepat terasa hati. Tengok bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam penuh hikmah, penuh bijaksana mengendalikan situasi ketika itu yang menyebabkan tak jadi bergaduh, tak jadi perang besar, tetapi jadi harmoni. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjadi pemimpin yang berjaya dalam rumah tangga. Yang ketiga tuan-tuan, yang terakhir, Sayyidina Aisyah cerita ketika mana aku dalam keadaan haid, ketika aku period, kata Aisyah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam datang kepada aku, Nabi letak kepala Nabi yang mulia itu di atas riba Aisyah, sambil Nabi membaca Al-Quranul Karim. Puan Hajah di belakang nak tanyalah, suami-suami di depan ni, Tuan Haji ni berapa kali letak kepala atas riba Puan Hajah? Tu dia Tuan Haji depan dia jawab banyak sah. Tengok Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika isterinya period, tetapi tetap dia menyantunginya dengan Nabi letak kepala Nabi yang mulia tu atas riba Aisyah, sambil baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membaca ayat Al-Quranul Karim. Tuan Haji, Puan Hajah, ini 3 contoh awal bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu diutuskan untuk menyempurnakan akhlak manusia. Innama bu'aithtu liutammima makarimal akhlaq. Ambil Ustaz Ihsan, relax, nampak? Oh, lama ni dia duduk tunggu giliran kan, dia tunggu giliran. Ya Ustaz Ihsan, ni lah masalah bila tak ada moderator. Kerja balu seorang. Biasalah banglung kan, banglung. Betul. Tu Haji, saya malam ni rasa segan dan rasa malu sebab Tok Guru saya ramai depan ini. Al-Fadhil Ustaz Abdul Halim, pengetua di Al-Irsyad, kami dulu pun ada. Dan ada ni ayah sahabat baik daripada kawan ayah kami ni, Datuk Sobri, Datuk Sobri, pengarah kastam, pun ada ni sahabat baik ayah kami ni. Jadi jiran sebelah rumah kami membesar depan mata Datuk Sobri. Jadi kami duduk sembang depan ni, Datuk Sobri kata, budak-budak ni duduk kelentong apa ni, dia kata. Jadi Ustaz Ihsan, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala rasulil amin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Apa khabar tuan-tuan dan puan sekalian? Sihat ke tidak? Saya terpegullah datang masjid pada hari ini. Makna kata baju berceramah banner sama dengan kapet. Pandai mereka adjust warna tu, selesa sangat masjid ni. Dan keduanya, sepanjang kami jelajah daripada hari Jumaat ni, inilah paling banyak kamera depan saya tuan-tuan dan puan. 1, 2, 3, 4, 5 TV. TV 1, TV 2, Astro Oasis, TV Hijrah, TV apa. Tahun ni pakai serban ni Taliban ke apa? Bukan. Baik tuan-tuan dan puan. Tuan-tuan dan puan yang dirahmati Allah sekalian, bila mana Ustaz Zarifi seperti tadi menceritakan tentang baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam diutuskan, dan tuan-tuan perasan ataupun tidak, tuan-tuan datang pada malam ini, tuan-tuan join satu package. Apa nama package-nya? Solat maghrib berjemaah. Kemudian dengar pula forum daripada 2 orang ustaz ini. Kemudian ada pula kejap lagi solat isyak secara berjemaah. Kemudian ada makan. Betul tak? Sebenarnya dia begitu, dia tak ada ceramah pun, makan tetap ada kalau mana-mana masjid lah. Ada tuan-tuan dan puan. Ada gerai dia. Nak ceritanya tuan-tuan dan puan, tuan-tuan dan puan termasuk dengan diri saya tidak pernah melihat jasad baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam.
Barangkali para sahabat dia jadi jatuh cinta dengan Nabi, dia jadi rindu dengan Nabi sebab dia tengok susuk tubuh baginda Nabi SAW. Sedangkan kita umat di akhir zaman ini, walaupun tak pernah tengok, tetapi kita meneruskan usaha dakwah baginda Nabi SAW. Saya nak bangkitkan semangat tuan-tuan dan puan-puan untuk rindu pada Rasulullah. Saya nak mendendangkan sebuah lagu, namanya adalah Dia Kekasih Allah. Bagaimana bunyinya? Malu rasanya mengatakan cinta kepada Dia Kekasih Allah, kerana Dia insan mulia, sedangkan diriku insan biasa. Ku pujuk jua hati dan jiwa, meluahkan rasa cinta membara di dalam pujian, ucapan selawat, tanda penghargaan seorang umat. Selagi upaya ku turuti ajarannya, apa terdaya ku amalkan sunnahnya, moga di dunia mendapat berkat, di akhirat sana beroleh syafaat. Allahu Akbar tuan-tuan dan puan-puan. Kita tak pernah lihat baginda Nabi SAW. Kita tak pernah tengok pun. Kita hanya dengar ustaz, ustazah, kita baca buku, kita baca hadis, kita baca Quran tuan-tuan. Tapi rindu kita kepada Rasulullah sangat-sangat berbekas. Contohnya, siapa yang pernah pergi mengerjakan umrah dan haji, perasan apa ataupun tidak, bila mana kita berada di Madinah, Masjid Nabi tadi, kita habis saja semayang subuh, maghrib, asar dan sebagainya, yang orang lelaki akan terus ke hujung dan akan belok ke kiri. Ingat lagi tak tuan-tuan haji? Kemudian kita akan lalu di hadapan makam. Maka kita tengok mana satu makam Rasulullah, takut bertukar dengan para sahabat. Tapi bila mana kita nampak makam Rasulullah ditulis di situ Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tuan-tuan haji, puan-puan haji, perasaan ataupun tidak, tiba-tiba perasaan sebab itu datang. Kita tak main-main pun, kita tak berlakon pun, kita tak buat-buat pun, tiba-tiba kita rasa sebab. Kenapa? Sebab kita rasa diri kita ini tak cukup lagi berbakti meneruskan dakwah baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah sekalian, bila mana para sahabat dia bertanya kepada Sayyidatina Aisyah. Apa sahabat tanya? Dia tanya bagaimanakah akhlak baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka jawab Sayyidatina Aisyah, kana khuluquhul Quran. Akhlak Nabi ini adalah seperti mana yang ada di dalam Al-Quran. Tuan-tuan dan puan-puan, tuan-tuan, hari ini kita baca Quran berapa muka ya hari ini. Quran ni tuan-tuan dan puan satu mukjizat yang mana diturunkan di zaman diutuskan Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Quran ni tuan-tuan dan puan jangan buat main. Sebab Quran ini kita nak minta tolong dengan dia nanti. Sebab apa? Iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabi. Quran ini akan memberi syafaat pertolongan kepada orang yang si pembacanya waktu dia hidup di dunia dahulu. Cuba bayang, kita duduk beratur di padang mahsyar tuan-tuan dan puan-puan. Maka kita tengok sahabat kita tadi ni, Quran datang tolong dia. Sampai pada turn kita tadi, kita kata Quran mai tolong aku, Quran mai tolong aku.
Maka Quran pun jawab, pirah kat dunia dulu hang baca aku pun tidak, tiba-tiba hang nak suruh aku minta tolong hang. Memang taklah. Itu bahasa saya lah tuan-tuan dan puan. Nampak kasar sikit tak ada. Nak ceritanya tuan-tuan dan puan, Quran tolong jangan tinggal. Berapa ramai hari ini umurnya sudah 20-an, 30-an, 40-an masih lagi tidak mampu membaca Quran. Berapa ramai hari ini tuan-tuan dan puan, anak-anak kita mengenal huruf Al-Quran pun tidak. Berapa ramai hari ini tuan-tuan dan puan, bila mana dengar saja orang membacakan Al-Quran, dia buat dono saja, buat tak tahu, buat tak erti tuan-tuan dan puan. Sepatutnya dia kena hormat, dia kena diam, memperlahankan apa benda percakapan yang dia buat itu, menandakan hormat kepada Quran. Tuan-tuan dan puan yang dirahmati Allah sekalian, saya ni tuan-tuan dan puan, bila tengok pada banner ni macam saya pula ada abang sulung. Saya nombor 3 tuan-tuan dan puan. Yang sulung ni Ustaz Zarifi ni, nombor 2 Ustaz Hariri. Tapi saya tak tahu lah Puan Hajah dengan Tuan Haji bila tengok kami dua tadi, nampak dia abang ke saya adik? Nampak, kalau tak bagi tahu lah. Saya abang. Astaghfirullah Tuan Haji, nampak tua kau muka ni. Habis edit. Nampak abang becek lebih kau dah. Ustaz Zarifi nombor 1, Hariri nombor 2, saya nombor 3. Kami 5 beradik. Apa saya nak cerita dengan tuan-tuan dan puan-puan, Quran ini nak beritahu pada tuan-tuan dan puan, si ayah, si ibu mesti pakar dalam bab ini. Kenapa? Sebab mereka adalah insan pertama yang sepatutnya menjadi guru Quran kepada anak-anak mereka. Kami 5 beradik ni tuan-tuan dan puan, ayah kami ni dia dulu bekerja samalah dengan Datuk Haji Subri ini, pegawai kastam tuan-tuan dan puan. Lepasannya adalah jurusan ekonomi Universiti Melaya. Maka diberitahu pada ibu kami bahawasanya ayah kami ni Tuan Haji Muhammad Daud, yang tuan-tuan duk tengok Haji Muhammad Daud kat TV tu, selalu Ustaz Zarifi, Ustaz Iri tu, dia ni tuan-tuan dan puan, bila dapat anak pertama, yang pertama adalah dia ubah keadaan diri dia, kehidupan dia. Apa dia? Dia cari kawan baru dia di mana? Di surau dan di masjid, tempat yang kami pindah. Kami ni tuan-tuan dan puan asalnya daripada Pasir Mas, Kelantan. Ayah mula-mula posting kastam dulu di Batuas, Pulau Pinang, kemudian pindah ke Kulim, Kedah, kemudian pindah ke Melaka, kemudian pindah ke Putrajaya, Pencen, di situlah tuan-tuan puan. Tapi kalau nak banding pangkat, Tuan Haji apa ni, Datuk Haji Subri lah pangkat tinggi lagi, dia pengarah tuan-tuan puan. Nak ceritanya tuan-tuan dan puan, bila mana kehidupan itu dah ada zuriat tadi, maka dia cari kawan-kawan baru dia di masjid dan di surau. Maka dia polish bacaan dia perkemaskan dari sudut ibadah dia. Maka 5 orang ni tuan-tuan dan puan, dia akan pastikan dalam bab Quran kali pertama khatam mesti dengan dia. Maka tuan-tuan dan puan, Sabtu dan Ahad macam biasa, dia buat apa seperti mana yang kita buat di masjid ini. Apa dia buat? Bila mana masuk saja maghrib, maka dia suruh buat rotation azan, kemudian dia jadi imam. Kemudian sementara nak tunggu isyak tadi tuan-tuan puan, dia akan beri tazkirah ringkas sesuai dengan apa yang dia ada, mengenal malaikat, menjadi anak yang soleh, apa lagi, baca Quran beramai-ramai, Yasin dan sebagainya. Begitu juga isyak, akan ada seorang yang azan dan dia akan jadi imam. Begitulah Sabtu Ahad sampai semuanya masuk asrama tuan-tuan dan puan. Tengok, dalam 5 orang ini, nombor 1 ustaz, nombor 2 ustaz, nombor 3 ustaz. Tuan-tuan, bila kita nak zuriat yang baik, kita kena ikut apa yang baginda Nabi SAW buat kepada anak-anak baginda Nabi SAW. Kena ikut. Sebab apa tuan-tuan dan puan? Nabi SAW ini adalah contoh tauladan yang terbaik. Tak akan ada orang yang lebih terbaik daripada dia, melainkan dia sahaja. Kalau disebut tentang dalil, apa benda kelebihan baginda Nabi SAW, tuan-tuan dan puan, satu kontena kita boleh bawa. Tapi kenapa kita masih lagi lupa dan tidak menjadikan baginda Nabi SAW sebagai contoh ikutan yang terbaik? Sudah pasti tuan-tuan dan puan, orang yang beriman, orang yang mana dia itu sebagai seorang Muslim yang beragama Islam,
dia nak ahli keluarganya dalam keadaan, kalau kita tengok di sini, dalam keadaan bi'ah ataupun suasana Islam. Betul tak tuan-tuan puan? Seronok ke tidak tuan-tuan haji sebagai atuk, sebagai nenek balik rumah setiap lagi tengok anak-anak semua dah tidur. Kemudian besok bangun pula anak-anak semua pakat solat subuh. Kemudian zuhur begitu juga. Kemudian anak-anak tak ada hormat pada tuan haji, pada puan haja. Kemudian anak-anak ni tak boleh tengok tuan haji, puan haja susah, tak boleh tengok tuan haji, puan haja menangis. Dia pasti akan taat, dia pasti akan menggembirakan ibu bapanya. Bukankah itu sifat yang diajar oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam? Rindu kan? Rindu kepada suasana Islam itu. Kita tuan-tuan taat kepada Allah dan taat pada Rasulullah. Kita nak anak-anak kita tuan-tuan dan perempuan, biarlah di pengakhiran kita ini kita nak anak-anak kita yang menjadi imam bila mana disolatkan jenazah ke atas kita, dan anak kita tak putus-putus mendoakan kebaikan kita sampailah mereka pun datang dijemput oleh Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Ustaz, ceramah kita ni sampai pukul apa, Ustaz? Ceramah kita ni sampai pukul apa? 12 tengah malam. Masya Allah. Tuan Haji boleh tunggu kan? Boleh Tuan Haji. Masya Allah, kami nak balik KL kan ni Haji, nak balik dah ni. Oh, Ustaz Ihsan tadi dia ceramah, Masya Allah, saya tengok macam machine gun tu, tak berhenti tuan-tuan. Kerja dia Tuan Haji, dia kerja di mahkamah. Jadi memang dia kerja mahkamah lagu ni dan saya kira tuan-tuan, dia buat kita ceramah ni, kita ni macam pesalah kita semua ni kan. Allahu Akbar. Tuan-tuan rahmati Allah. Kan itulah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tunjuk jalan kepada kita untuk jadi orang yang berjaya dunia dan akhirat. Nabi tunjuk jalan kepada kita. Ikutlah jalan ini. Azan dulu Ustaz. Azan dulu. Okey, kita bagi ruang kepada azan dulu. حي على
اللهم رب هذه الدعوة والسلام على سيدنا محمد وبعث قاما محمود الذي وعدته إنك لا تخفي الميعاد. Baik, kata Naji, muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, Nabi ajak kepada kita tuan-tuan, erti hidup ini adalah untuk mencari redha Allah dan keampunan Allah. Yang ini yang Nabi ajak dalam hidup, ni matlamat kita. Kerana itu ada dalam satu riwayat, satu hari Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq dia berjumpa Rasulullah dan dia minta Nabi ajak pada dia, ya Rasulullah, alimni du'a ad'u bihi fi salati. Ya Rasulullah, tolong ajak kepada aku satu doa yang boleh aku baca dalam sembahyang aku, ya Rasulullah. Satu riwayat lain lagi kata, yang aku boleh baca di rumah nanti aku, ya Rasulullah. Tuan-tuan, yang tanya ni Abu Bakar As-Siddiq. Abu Bakar As-Siddiq ni siapa tuan-tuan? Selepas Nabi, dialah yang paling sempurna. Selepas baginda Rasulullah, Abu Bakar lah yang paling sempurna. Sehingga kan Abu Bakar dipuji dalam Quranul Karim. Apa Nabi ajak doa pada Abu Bakar? Nabi ajak, Allahumma inni zalamtu nafsi zulman kathira wa la yaghfiru dhunuba illa anta faghfir li maghfiratan min 'indik warhamni innaka antal ghafurur rahim. Ya Allah, aku telah menzalimi diri aku dengan kezaliman yang besar. Aku buat dosa banyak, ya Allah. Dan sesungguhnya tidak ada keampunan melainkan keampunan-Mu, wahai Allah. Kesiankanlah aku, ya Allah. Ampunkanlah aku, ya Allah. Sesungguhnya Engkau Tuhan yang Maha Pengampun lagi Maha Mengasihani. Maknanya tuan-tuan, dalam hadis ni kita dapat belajar, Nabi ajak pada sahabat-sahabat dalam hidup ini, ingat, cari dua benda, keampunan Allah dan redha Allah. Dan inilah tuan-tuan perempuan, selagi hidup kita Allah Ta'ala bagi amanah umur, cari dua benda ni. Tuan-tuan, 2-3 hari lepas kita dikejutkan dengan pesawat yang terhempas di Elmina, Shah Alam. Tuan-tuan, kita pakat baca kan dalam Facebook, dalam surat khabar, pesawat ringan tadi tuan-tuan, ada 8 penumpang tadi, ikutkan tuan-tuan sampai di Elmina tu, Shah Alam tu, nak mendarat di lapangan terbang Subang tu 3 ataupun 2 minit je lagi. 3 minit ataupun 2 minit je lagi nak turun dah, nak mendarat dah. Kalau kita tuan-tuan, kalau naik kapal terbang tuan-tuan daripada Kuala Lumpur KLIA nak turun di Bayan Lepas tu, dia nampak dah laut tu, nampak dah, dan nak turun sikit lagi dah, 2 minit je lagi. Takdir Allah, terhempas di Elmina, semuanya meninggal dunia. Moga Allah Ta'ala merahmati dan mengampuni dosa-dosa mereka. Takdir Allah juga tuan-tuan, ada 2 orang, seorang rider, anak muda yang bawa motor ni, Food Panda ke apa ni, nak kebetulan tuan-tuan hari tu kerja dia sepatutnya dah habis dah. Ada satu tambahan kerja, ada order yang minta tolong dia pergi beli, ambil sup dan tolong pergi hantar rumah. Kebetulan dia terima kerja tu, dia ambil job tu, dan dia ni on the way mencari rezeki nak hantar sup tadi ni pada rumah orang tadi ni. Kebetulan pada waktu itu lalu jalan tu kapal terbang terhempas tadi. Ada selagi sebuah kereta kan yang bawa Grab, pemandu Grab, juga jalan cerita yang sama. Takdirnya tuan-tuan, ada penumpang yang order nak masuk kereta dia, nak masuk kereta dia lah untuk hantar satu tempat, dia tak terima, dia tak ambil job tu. Apa maknanya? Takdirnya Allah Ta'ala nak bagi tahu, hari tu Allah Ta'ala nak ambil pemandu tu saja. Kalau masuk penumpang sekali dengan penumpang tu sekali tuan-tuan. Tuan-tuan, seminggu 2 lepas juga, tuan-tuan tonton kan, perempuan tengok kan dalam Facebook, dalam YouTube, seorang pensyarah kanan di USIM, Universiti Sains Islam Malaysia, almarhum Dr. Sobri Awang, tengah kuliah subuh hari Ahad,
di surau Al-Ittihadiyah section 9 Syahla. Allah Ta'ala ambil nyawa bila tengah bagi kuliah. Tajuk kuliah tu tentang kiamat. Lepas baca ayat Quran, kita tengok kan dia tunduk saat dia kata sakit dada ni 5 hari dah kan. Tuan-tuan tengok orang beriman, kita dengar dia selawat pada Nabi SAW. Tuan-tuan, kami 2 orang ni bila dapat berita tu tuan-tuan, terkejut sungguh kami. Sebab apa tuan-tuan? Hari Ahad kuliah subuh di surau yang sama tu Dr. Sobri. Hari Sabtu kuliah subuh di tempat sama, meja sama, kerusi sama. Kami 2 orang tuan-tuan dari Sabtu subuh tu kami. Jadi kami kata, kalaulah takdir Allah Ta'ala kata nak ambil hak pengkuliah hari Sabtu tu tuan-tuan, maknanya hari ni Ustaz, banner kita ni tak jadi ya. Pakat-pakat kita pakat-pakat sedekah Fatihah lah pada penceramah kita ni, tak ada dah, meninggal dunia dah. Maknanya apa? Maknanya malaikat maut 24 jam duk perhati kita. Cukup masanya, cukup waktunya, cukup tempohnya, tak cepat 1 saat, tak lewat 1 saat. Maka harapan kita tuan-tuan iaitulah man kana akhir kalam, siapa yang akhir kalimah mulut yang keluar dari mulutnya la ilaha illallah, kata Nabi, dakhalal jannah, orang itu masuk syurga. Kerana itu tuan-tuan, Al-Imam Al-Ghazali dia catatkan, dia kata kita ni akan mati, macam mana cara kita hidup, macam itulah cara kita mati. Macam mana cara kita hidup, macam itulah cara kita mati. Kerana itu dah tuan-tuan, alhamdulillah kita semua ni duduk dalam jamaah masjid kita ni, kita dikelilingi depan, belakang, kiri, kanan, semua orang baik-baik ni, semua orang beriman. Sebab apa? Rasulullah beritahu, apabila kamu tengok seseorang itu sering berulang alik ke masjid, subuh ada, zuhur ada, asar ada, maghrib ada, isyak ada, kuliah ilmu ada, gotong royong ada, dia ni jadi geng masjid, kaki masjid. Apa kata Nabi? Kamu persaksikanlah iman orang itu. Tuan-tuan, depan kiri belakang, depan kiri kanan sahabat-sahabat kita ni, semua ni orang beriman insya-Allah. Jadi saya nak tanyalah Tuan Haji Pengajar, Tuan Haji sayang ke tidak sahabat-sahabat di sebelah ni, sayang ke tidak? Tuan Haji sayang ke tidak kawan-kawan kiri kanan kita ni, sayang ke tidak? Kalau sayang, boleh tak nak minta tolong tuan-tuan? Tuan-tuan tolong salam dengan kawan-kawan sebelah kita. Salam Tuan Haji, salam salam dengan sahabat-sahabat kita tuan-tuan. Silakan. Siapa tak buat pendek umur, Tuan Haji, salam Tuan Haji. Tak suruh berhenti lagi, hak nombor 2, hak ni lagi seronok. Tolong pegang pipi kawan-kawan kita sebelah, sambil-sambil sebut aku sayang kat hang. Peraturan kita, siapa tak buat pendek umur. Tengok hak di belakang muslimah Masya Allah, bukan pegang pipi, dia peluk terus. Muslimat ni memang ukhuwah, memang terbaik kan. Orang lelaki ni lagu ni lah, Puan Najah kan, dia lagu ni kan. Kami berceramah satu Malaysia tuan-tuan, jemaah muslimat ni memang hebat. Dia ada buku, dia ada pen, dia catat satu-satu. Tapi kami duk pergi round satu Malaysia tuan-tuan, jemaah lelaki macam duk ada malam ni kan. Sebab apa? Orang lelaki ni dia macam Imam Syafi'i, dia cepat ingat kan, dia hafalan dia kuat, tak bimbangnya. Jadi tuan-tuan, penutupnya tuan-tuan, apa yang kita nak sebut, pada satu hari Abu Amrah Sufyan bin Abdullah radhiyallahu anhu dia jumpa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan dia tanya, ya Rasulullah, tolong bagi tahu pada aku satu benda penting yang mana aku tak perlu tanya ke orang lain dah. Dia tanya lagu tu soalan pada Rasulullah. Sahabat-sahabat Nabi ini bila jumpa Rasulullah mesti nak tanya soalan, mesti nak minta Nabi muhasabahkan diri mereka. Nabi jawab kepada sahabat ini, Nabi kata, qul, kamu katakanlah, amantu billah, aku beriman pada Allah, thumma istaqim, kemudian kamu istiqamah. Kamu katakanlah kamu beriman kepada Allah dan katakanlah aku istiqamah, kemudian istiqamah. Tuan-tuan,
benda inilah yang kita nak pertahan sampai hari terakhir kita di atas dunia ini, iaitulah apa? Istiqamah. Istiqamah. Tuan-tuan, kita nak istiqamah apa? Nombor satu, amalan ibadat kita, tuan-tuan. Hak semayang, hak wajib, hak fardu tu saya tak sebut lah. Hak lain-lain pada tu, tuan-tuan. Tuan-tuan pakai adab belakang dah, kita ingatkan balik, iaitu biar ada amalan-amalan yang melekat dengan kita, yang dia melekat dengan kita, melekat sungguh-sungguh. Antaranya apa, tuan-tuan? Nombor satu, tolong jaga solat sunat rawatib. Bagi istiqamah sungguh-sungguh. Solat qabliyah dan ba'diyah tu, 2 rakaat sebelum subuh, 2 rakaat atau 4 rakaat sebelum zuhur dan asar tu, selepas zuhur, sebelum zuhur dan selepas zuhur, kemudian 2 rakaat selepas maghrib dan 2 rakaat selepas isyak. Jaga 12 rakaat ini, baginda sallallahu alaihi wasallam janji akan dibinakan rumah dalam syurga nanti. Nombor 2, salat sunat duha, bagi melekat sungguh-sungguh. Nombor 3, sebelum kita tidur malam, tuan-tuan, salatlah witir. Kerana Nabi pesan kepada Abu Hurairah, dalam hidup kamu jangan tinggal 3 perkara: salat sunat duha, salat sunat witir sebelum tidur, dan nombor 3, jangan tinggalkan puasa sunat 3 hari dalam sebulan. Nah, nombor 2, tuan-tuan, kita sebut tadi puasa. Tuan-tuan, biarlah puasa sunat tu melekat dengan kita. Kalau mampu setiap minggu Isnin Khamis, dipersilakan. Sementara sihat ni, buatlah. Kalau tak mampu, cukuplah Isnin ataupun Khamis, tak apa dah. Ya. Kalau tak mampu juga, tuan-tuan, biarlah lekat bagi ada sebulan tu 3 hari. Biar melekat. Kemudian tambah pula dengan puasa-puasa yang Nabi SAW sebut ada pengkhususan ataupun ada kelebihannya. Macam baru-baru ni puasa sunat hari Ashura, ya, sebelum-sebelum tu juga puasa sunat hari Arafah dan sebagainya. 2. Nombor 3, tuan-tuan, bagi melekat baca Quran. Bagi melekat baca Quran, paling kurang, tuan-tuan, sehari 1 muka surat, bagus. Ada orang yang istiqamah, malam sebelum tidur, sebelum witir, dia habis dulu surah Al-Mulk. Ada pula yang istiqamah lagi 10 ayat pertama dan terakhir dalam surah Al-Kahfi. Dia tambah pula membaca surah Yasin. Bagus. Biar melekat baca Quran itu ada setiap hari. Sebab, tuan-tuan, waktu kita sudah mati, meninggal dunia, berada di alam barzakh, waktu ahli keluarga dah tinggalkan kita balik rumah masing-masing, pada waktu itu yang akan menjadi teman setia kita, iaitulah Al-Quranul Karim. Iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yaumil qiyamah syafi'an li ashabi. Bacalah Al-Quran, kata Nabi, kerana Quran itulah yang akan jadi sahabat kepada orang yang baca Quran. Para ulama hadis terjemah, apa makna sahabat ni? Maknanya orang yang baca Quran tanpa gagal setiap hari ataupun setiap malam. Baca Quran setiap malam ataupun setiap hari tanpa gagal, barulah Al-Quran itu akan menjadi sahabat dia di alam barzakh nanti. Dan yang keempat, tuan-tuan, alangkah baiknya juga kalau kita boleh disiplinkan sehari kita istighfar. Kalau kita ikut apa yang Nabi contohkan, riwayat yang pertama Nabi istighfar 100 kali, riwayat yang kedua Nabi istighfar 70 kali. Sepatutnya kita kena lebih lagi lah, sebab kita ni banyak dosa. Tapi tak apalah, paling kurang, tuan-tuan, 100 ataupun 70 kali, bagi cukup lengkap setiap hari, tak kurang sikit pun. Yang seterusnya, tuan-tuan, alangkah eloknya, tuan-tuan, setiap hari kalau kita boleh sedekah. Sedekahlah, kerana apa? Setiap pagi doa malaikat, Allahumma ati munfiqan khalafa. Wahai Allah, Engkau gantian yang lebih baik bagi orang yang sedekah ni. Kalau ada sakit, sedekahlah. Mudahan sedekah itu dapat menyembuhkan sakit kita. Yakinlah, tuan-tuan, apabila kita sedekah, Allah Ta'ala akan meluaskan, melapangkan rezeki kita, Allah melapangkan kesihatan kita, dan Allah Ta'ala akan memberikan jalan keluar kepada kita apabila kita ada masalah. Dan yang terakhir, tuan-tuan haji, puan hajah, marilah kita menjaga hubungan sesama manusia. Jangan bergaduh, jangan caci maki, jangan umpat cerca, jangan merendah-rendahkan orang, jangan beri gelaran yang tidak baik pada gelaran yang orang tak suka. Kenapa? Inilah akhlak yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Kesimpulannya, tuan haji, puan hajah, sahabat-sahabat tanya pada Rasulullah, ya Rasulullah, yang masuk syurga nanti ramainya orang yang macam mana?
Nabi jawab, dalam syurga nanti amalan-amalan yang paling banyak bawa manusia masuk syurga ada dua. Yang pertama, orang itu bertakwa kepada Allah. Yang kedua, orang itu menjaga akhlaknya. Kemudian sahabat tanya lagi, ya Rasulullah, dalam neraka nanti pula siapa pula yang ramai masuk neraka? Nabi kata, ramai manusia yang masuk neraka kerana dua sebab. Yang pertama kerana mulut, kerana tak jaga mulut, kerana mulut leza, mulut suka kata ke orang, mulut puaka, mulut tak ada insurans. Dan yang kedua kerana tidak menjaga kemaluan, tidak menjaga hawa nafsu, tidak menjaga nafsu syahwat. Jadi tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Ta'ala sekalian, mudah-mudahan Allah Ta'ala memberikan keberkatan kepada kita semua, dan mudah-mudahan di hari akhirat nanti baginda Rasulullah SAW sudi untuk memberikan syafaat kepada kita semua, insya-Allah. Yang baik datang dari Allah, yang kurang dan lemah tu datang dari kelemahan daripada diri kami. Kami minta ampun dan maaf. Dan Tuan Haji pun aja, kalaulah kebetulan Tuan Haji sampai Kuala Lumpur ke Putrajaya ke Cyberjaya ke Sepang ke di KLIA ke, Tuan Haji tengok kami nah. Ustaz pernah dengar dulu kuliah Ustaz di Masjid Ar-Rahmani Kampung Bangui dulu. Siapa yang tengok kami berdua, kami akan belanja makan. Belanja apa? Pizza. Bukan pizza, KFC. Wallahu ta'ala alam wa sallallahu ala sayyidina Muhammad, tahniah pada masjid. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.